صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar tak suara saya? Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara saya? Waalaikumsalam. Boleh cikgu? Alhamdulillah. So baru ada, tadi saya rasa macam ada 4 orang, lagi 2 orang tersign out kot. Okey, tak apalah. So yang ada dalam ni Syamina dengan Nurul Ashikin. Betul tak?
Hello. Hello everyone. Hello. Ya, cikgu. Ah, okay, alright. Okay. Okay, alright insyaAllah. Okay, so untuk hari ni saya berhajat untuk buat kelas sebentar saja sebab saya ada urusan di hospital. Anak saya masuk ward hari ni. Jadi saya minta izin lah, minta izin untuk kita buat kelas sebentar sikit, sekejap je boleh. Boleh tak? Okey ke? Boleh, cikgu. Okey, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mari kita sama-sama memulakan sesi kelas kita pada hari ini insya-Allah dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, apa khabar anak-anak saya? So hari ini yang saya setakat ini 2 orang sahaja, Syamina dan Izhar. Okey, Syamina dan Izhar. Ashikin dah terkeluar dah. Okey, apa khabar Syamina? Apa khabar Izhar? Sehat ke? Sihat, cikgu. Alhamdulillah. Okey, Syamina sihat Syamina? Syamina? Hello, Syamina sihat ke? Tak ada respon dah. Pergi ke tandas rasanya ni. Okey, alhamdulillah. Ya. Sihat ke? Alhamdulillah. Okey, alright. Okey, sebelum cikgu mula, alhamdulillah. Okey, welcome back Nurul Ashikin. Okey, welcome back Nurul Ashikin insya-Allah. Ashikin sihat ke hari ni? Ashikin sihat? Hello. Ashikin sihat ke? Tak ada respon. Okey, alright. Tak apalah. Okey, sebelum Cikgu Zafir mula, boleh nampak tak paparan skrin yang Cikgu Zafir kongsikan dekat anak-anak ni? Boleh nampak ke? Kalau nampak boleh raise your hand ataupun boleh respon insya-Allah supaya Cikgu Zafir tahu. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Izhar. Okey, alright. So untuk hari ini, minggu lepas, kelas minggu lepas Cikgu Zafir minta maaf kerana Cikgu Zafir terlibat dengan aktiviti luar. Jadi Cikgu Zafir pun tak sempat nak sediakan video Cikgu Zafir sendiri. Pada kebiasaannya memang Cikgu Zafir suka buat video. Cuma masa Cikgu Zafir tak ada kesempatan masa. Jadi Cikgu Zafir gunakan video pembelajaran daripada Cikgu Fakri. Okey. Welcome back Ahmad Nazim. Okey, Ahmad Nazim, selamat datang. Okey, alhamdulillah. Alright. So bertambah rakan-rakan kita hari ni. Okey. Jadi untuk hari ni insya-Allah kita akan masuk topik yang baru dan topik ni dia sangat mudah saja. Okey, dia sangat mudah saja dan topik ini juga adalah berkaitan dengan video pembelajaran yang telah Cikgu Zafir kongsikan pada minggu lepas. Okey, Cikgu Zafir ada kongsikan kepada kamu semua. Tapi itulah tak ada respon daripada kamu kan. Jadi Cikgu Zafir tak tahu anak-anak Cikgu Zafir ni tonton ke tak video tu ataupun sebaliknya lah. Okay. So that's why untuk hari ni Cikgu Zafir nak mula semula. Okay. So siapa yang sempat tonton video tu terima kasih. Okay. Cuma untuk hari ni kita akan ulang kembali. Okay. Apa yang terkandung dalam video pembelajaran tu. Dia mudah saja. Okay. Topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan perancangan dan pengurusan kewangan. Cuba Zafir besarkan sikit. Okay. So kita akan discuss untuk topik yang ni.
Okey, kita akan discuss untuk topik yang ini. Dia sangat mudah saja bila kita sebut perancangan dan pengurusan kewangan ini. Okey, perancangan dan pengurusan kewangan ini. Senang cerita dia macam ni lah anak-anak. Okey, dia sebenarnya berkaitan dengan pendapatan kita. Apa maksud pendapatan? Duit yang kita dapat. Okey, duit yang kita dapat. Okey, duit yang kita dapat. Sumber ataupun sumber kewangan yang kita ada. Okey, duit yang kita dapat tu misal katalah saya bagi Syamina, saya bagi Izhar, saya bagi Nazim seorang 100. Bila kamu dapat seorang RM100 tu, macam mana kamu nak manage duit 100 tu? Daripada RM100 tu kamu nak halakan ke mana? Adakah kamu simpan 100% RM100 tu ataupun sebahagian kecilnya kamu gunakan untuk beli barangan ke, beli keperluan ke dan sebagainya, ataupun duit itu kamu salurkan juga untuk kamu jana pendapatan pula. Maksud kamu gunakan duit 100 tu, kamu laburkan duit yang kamu dapat itu ataupun sebahagian daripada amount RM100 tu, kamu laburkan pula. Jadi senang cerita macam ni. Bila kita sebut pengurusan kewangan, macam Cikgu Safi bagi tahu tadi, bila kita sebut pengurusan kewangan ni adalah berkaitan dengan sumber kewangan kita. Sumber kewangan yang mana dari sumber kewangan yang kamu dapat tu, kamu nak salurkan ke mana? Adakah kamu nak buat simpanan? Adakah kamu nak buat simpanan? Adakah kamu gunakan untuk perbelanjaan? Ataupun satu lagi kamu gunakan untuk pelaburan. Okey, pelaburan. Alright. So, contoh kalau macam kamu dapat RM100. Okey, RM100 ni. Okey, daripada RM100 ni, berapa peratus kamu gunakan untuk simpanan? Okey, berapa peratus kamu gunakan untuk perbelanjaan? Ataupun berapa peratus kamu gunakan untuk pelaburan, untuk tingkatkan, untuk kamu jana kewangan kamu. Jadi untuk hari ini kita akan belajar topik ini. Dia sangat mudah. Okey, dia sangat mudah tapi dengan syarat anak-anak saya kena beri tumpuan betul-betul. Dia sangat mudah dan dia sangat senang. So saya ulang balik, bila kita sebut pengurusan kewangan ini adalah apa yang kamu gunakan dari sumber kewangan yang kamu ada. Contoh kamu dapat RM100 tu, berapa peratus kamu gunakan untuk kamu simpan? Okey, berapa peratus dari RM100 tu kamu gunakan untuk belanja? Berapa peratus daripada RM100 tu kamu gunakan untuk pelaburan? Okey. Saya nak tanya dengan Izhar dululah. Izhar dulu. Okey, kalau saya bagi awak RM100, berapa jumlah amount yang kamu nak simpan? Izhar, kita mula dengan Izhar dulu. Kalau saya bagi kamu RM100, daripada RM100 berapa kamu nak simpan? Izhar. Hello Izhar. Ya. Kalau saya bagi kamu RM100, daripada RM100 tu berapa yang kamu nak simpan? Ataupun berapa kamu nak duit yang kamu peruntukkan untuk kamu belanja? Ataupun daripada RM100 tu berapakah amount yang kamu peruntukkan untuk kamu laburkan pula duit tu? Saya nak tahu tu je. 50. 50 simpan So kamu simpan RM50. Okey, kamu simpan RM50. Ada baki RM50 lagi. Ada baki RM50 lagi. Kamu nak gunakan untuk apa? Baki RM50 tu. Berapa yang kamu nak belanjakan? RM50 simpan. Okey, bagus. So saya bagi kamu 100. RM50 tu kamu terus masuk tabung, simpan. Okey, cun. Balance RM50 tu? Perbelanjaan. Kamu terus kepada perbelanjaan. Okey, RM50 ni. Okey, Izhar kongsikan kepada kita semua. Saya bagi Izhar 100, Izhar terus simpan RM50 masuk dalam tabung. RM50 tu Izhar gunakan untuk perbelanjaan. Tapi macam saya bagi tahu tadi, bila kita sebut sumber kewangan, okey, macam mana kita nak uruskan kewangan kita yang baik, dia mesti ada tiga benda ni sebenarnya. Pada kebiasaannya. Okey.
Kenapa kita kena simpan duit? Supaya kita akan gunakan waktu kita berada dalam keadaan terdesak, kita akan gunakan duit simpanan kita. Okey. Kenapa kita gunakan untuk perbelanjaan? Of course, dalam seharian kita, kita tak akan lari daripada perbelanjaan. Kita nak beli itu, kita nak beli ini, kita nak beli A, kita nak beli B. Okey. Dan bila kita sebut pengurusan kewangan, kita kena ada satu inisiatif untuk kita jana kewangan kita. Okey, tidak cukup hanya simpanan, dengan pelaburan juga membantu meningkatkan kita punya sumber pendapatan kita juga. Okey, nanti kita akan sentuh kemudian. Itu adalah konsep pengurusan kewangan lah secara ringkas. Justeru. Okey, ini adalah standard pembelajaran kita pada hari ini. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan harapan anak-anak boleh menghuraikan. Okey, anak-anak boleh menghuraikan proses keuangan yang berkesan. Nanti kita akan tengok lebih detail apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan keuangan yang lebih berkesan. Okey, insya-Allah. Okey, setakat ni boleh ikut tak? Tadi saya masuk saja tahu pengurusan kewangan. Setakat ni boleh ikut? Jelas tak? Faham tak konsep pengurusan kewangan tu? Dia mesti ada sumber pendapatan, daripada sumber pendapatan ataupun sumber kewangan tu, berapa yang kita salurkan untuk kita simpan? Berapa peratus kita gunakan untuk perbelanjaan? Berapa peratus yang kita gunakan duit kita itu untuk kita laburkan, untuk kita janakan kewangan kita pula. Itu adalah pengurusan kewangan. Setakat ni boleh ikut tak? Okey ke? Sebelum saya masuk kepada proses pengurusan kewangan, okey ke? Okey. Jelas Okey, alhamdulillah. So kalau okey. Jom kita masuk kepada bagaimana ataupun apakah proses pengurusan kewangan tu. Yang ini saya dah share beberapa proses kepada kamu. Okey, beberapa proses kepada kamu untuk kita ataupun proses yang berkaitan dengan pengurusan kewangan tadi tu. Maksudnya kalau kita nak uruskan perbelanjaan kita, kita nak uruskan simpanan kita, kita nak uruskan kita punya pelaburan kita, dia mesti ada proses dia. Okey, dan pada kebiasaannya ada 5 proses yang anak-anak saya kena tahu. Ada 5 proses dekat sini. Yang pertama apa yang perlu anak-anak lakukan adalah anak-anak kena tetapkan dulu matlamat kewangan. Apa matlamat kewangan kita? Okey, maksudnya dekat sini anak-anak, bila kita sebut matlamat kewangan, dia ada apakah matlamat kewangan kita dalam jangka masa pendek? Apakah matlamat kewangan kita dalam jangka masa panjang? Sekarang umur kamu 16 tahun. Okey. 10 ataupun 15 tahun akan datang. Okey. Berapakah jumlah simpanan yang kamu ada? Okey. So, itu adalah proses bagaimana kita nak tetapkan matlamat kewangan kita. Maksudnya sekarang umur kamu 16 tahun, 15 tahun ataupun 10 tahun akan datang. Berapakah amount ataupun kedudukan kewangan kamu? Okey, berapakah jumlah simpanan kamu dalam masa 15 tahun akan datang? So, kamu kena tetapkan dari sekarang. Okey, itu maksud matlamat kewangan. Yang kedua, apa proses yang kedua yang melibatkan pengurusan kewangan? Kita kena nilai kedudukan kewangan kita. Macam mana kita nak nilai kedudukan kewangan? Dia senang. Okey, kalau kita perbelanjaan kita lebih daripada simpanan kita, maksudnya pengurusan kewangan kita tidak begitu baik. Maksudnya kita bukanlah nak kata gagal. Kita uruskan kewangan kita itu dengan cara yang kurang baik. Okey, dengan cara yang kurang baik. That's why kita kena nilai kedudukan kewangan kita tu. Sebab tu saya tanya tadi, kalau saya bagi anak-anak saya RM100, daripada RM100, berapakah amount yang kamu simpan? Berapakah amount yang kamu belanjakan? Macam yang kawan kita tadi, Izhar, RM50 tu dia terus simpan masuk dalam tabung. Sangat-sangat bagus. Saya puji tindakan tersebut. Dan dia hanya belanja RM50 sahaja. Okey, tetapi kita kena tengok situasi dan keadaan kita, kan? Kalau okey, contohlah
kalau ikut situasi sekarang RM50 tu kalau kita belanja, silap-silap sedikit barang saja yang boleh kita dapat. Sebab apa? Sebab banyak sekarang harga barang semua dah mahal kan. So kita kena seimbangkan pula. Okay, alright. Seterusnya, kita kena ada pelan kewangan. Tadi kita dah nilai kedudukan kewangan kita okey ke tak, berapa pendapatan yang kita ada, sesuai tak kita belanja dengan sekian-sekian. Sekarang ni kita kena susun. Kita kena rangka pula pelan kewangan. Yang macam saya bagi tahu tadi, sekarang umur kamu 16 tahun. Apakah plan kamu 10-15 tahun akan datang? Adakah hanya kekal RM100 saja? Ataupun dalam masa 10-15 tahun akan datang, kamu dah ada beratus ataupun berjuta ringgit dalam akaun bank. So, kamu kena rangka, kamu kena plan kedudukan kewangan kamu. Seterusnya, bila dah kita dah rangka plan, apa yang kita kena buat pula? Kita kena laksanakan pelan kewangan kita itu. Yang ini secara rough saja tau. Kita belum masuk secara detail lagi. So, macam mana kalau kita dah ada pelan kewangan, macam mana kita nak laksanakan pelan kewangan kita tu? Dan kalau kita nak laksanakan pelan kewangan kita tu, apa strategi kita? Apa piawaian kita? Okey, apa peraturan kita? Kadang-kadang peraturan dah cantik dah. Kadang-kadang kita punya plan dah cantik. Tapi tiba-tiba berlaku satu peristiwa besar dalam hidup kita kan. Rumah kita terbakar ke kan? Kita terlibat dengan kemalangan ke? Banyak duit yang kita kena salurkan pula kepada perkara-perkara yang luar jangka tadi tu. Okey, kemudian bila kita dah laksanakan pelan kewangan, kita kena tengok pula. Kita kena kaji semula dan kita kena semak ada tak perubahan dari sudut pelaksanaan kewangan yang kita uruskan tadi tu. Jadi secara ringkas ada 5 proses. Ada 5 proses pengurusan kewangan. Yang pertama, anak-anak kena tetapkan dulu matlamat kewangan. Okey. Yang kedua, anak-anak kena menilai kedudukan kewangan. Yang ketiga, anak-anak kena mewujudkan, kena sediakan pelan kewangan. Dah ada pelan, baru kita laksanakan pelan kewangan tersebut. Dan dalam melaksanakan pelan itu, kita kena sentiasa mengkaji. Kita kena sentiasa menyimak. Adakah situasi itu sesuai dengan keadaan semasa ataupun sebaliknya. Setakat ini boleh ikut tak? Setakat ini boleh ikut ke? Jelas? Okey ke? Okey. Okey. So kalau okey, alright. Kalau okey, boleh tak kita revise kembali? Okey. Ada berapa proses pengurusan kewangan? Siapa ingat? Ada berapa proses pengurusan kewangan? Ada berapa proses pengurusan kewangan? Ada berapa? Ada berapa proses pengurusan kewangan? Baru kita sentuh tadi. Ada berapa? Proses pengurusan kewangan. Ada berapa? Ada berapa? Baru tadi kita discuss. Ada berapa tadi? Hello? Ada berapa? 5 5. Very good. Okay. Yang pertama apa? Apa dia yang pertama? Siapa ingat? Kita kena buat apa? Yang pertama, kita buat apa? Siapa ingat? Ataupun kalau malu nak beri respon, boleh tulis di ruangan chat itu. Apa dia yang pertama? Proses pengurusan kewangan yang pertama. Kita kena buat apa? Apa dia yang pertama? Hello everyone. Kita kena apa? Menetapkan apa? Saya tulis menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan apa? Hello, kita kena menetapkan apa? Hello everyone. Apa dia? Menetapkan matlamat kewangan. Ini yang pertama. Okey, menetapkan matlamat kewangan. Okey, yang kedua apa? Siapa ingat yang kedua?
selepas kita menetapkan matlamat kewangan, kita kena buat apa? Apa proses yang kedua? Proses yang selanjutnya apa? Kena menilai. Menilai apa? Kita kena menilai apa? Menilai? Menilai apa? Hello? Hello? Menilai kedudukan. Kedudukan kewangan. Okey, menilai kedudukan kewangan. Okey, selepas menetapkan matlamat kewangan, selepas kita menilai kedudukan kewangan, apa yang kita kena buat yang selanjutnya? Kita kena buat apa? Kita kena merangka apa? Alamak, Cikgu Safi seorang je sini. Kita kena merangka apa? Hello? Hello? Kita kena merangka apa? Hello everyone? Kita kena merangka apa? Hello? Izhar? Syamina? Nazim? Tak ingat cikgu. Tak ingat. Merangka pelan kewangan. Okey, merangka pelan kewangan. Okey, lepas kita rangka, kita buat apa? Lepas kita rangka, kita buat apa? Kita menjalankan. Okey, menjalankan pelan yang kita rangka tadi itulah. Okey, pelan kewangan. Okey, dan yang terakhir, kita buat apa? Yang terakhir kita buat apa? Yang terakhir kita buat apa? Kita kena sentiasa menyemak dan mengkaji. Okey, menyemak dan mengkaji kewangan kita. Boleh dapat? So kita ulang balik Awak kena bersama dengan saya dalam hal ini. Ada berapa proses pengurusan kewangan? Ada berapa proses pengurusan kewangan? Ada berapa? 5. 5. Yang pertama apa? Yang pertama? Menetapkan matlamat kewangan. Yes, terima kasih Izhar. Yang kedua? Menilai kedudukan kewangan. Yes. Yang ketiga? Merangka pelan kewangan. Yes. Selepas kita rangka, kita buat apa? Menjalankan pelan kewangan. Okey. Dalam kita menjalankan kewangan, apa yang kita perlu buat? Kita kena sentiasa apa? Semak dan mengkaji. Kita kena sentiasa semak dan mengkaji adakah perancangan ataupun pelan kewangan yang kita buat itu berjalan dengan baik ataupun sebaliknya. Boleh dapat Yang ini secara rough tau. Okey, secara rough. Yang ini kita belum menghuraikan lagi. Okey, yang ini kita baru masuk dia punya cabang-cabang dia sahaja. Kita belum masuk lagi secara lebih mendalam lagi. So Cikgu Zafir ulang supaya anak-anak saya ingat. Okey, proses pengurusan secara amnya ada 5. Yang pertama kita tetapkan dulu matlamat kewangan kita. Selepas menetapkan kewangan, kita kena menilai kedudukan kewangan. Lepas tu kita kena rangka pelan kewangan. Selepas merangka, kita kena laksanakan pula kewangan kita. Dan seterusnya, dalam melaksanakan tu, kita jangan lupa kita kena sentiasa menyemak dan mengkaji sama ada perbelanjaan ataupun pengurusan kewangan kita itu berada pada landasan yang baik ataupun sebaliknya. Okey Boleh dapat tak? Jelas ke? Okey ke? Jelas Okey. Okay. So now, sekarang ni kita nak ambil yang pertama. Macam saya bagi tahu tadi, apa kita punya proses pengurusan kewangan yang pertama, kita kena menetapkan matlamat kewangan. Okey, menetapkan matlamat kewangan. Okey.
tadi di peringkat awal Cikgu Safi ada cakap juga tau, terlepas cakap. Okey. Dalam kita menetapkan matlamat kewangan ini ada dua jenis. Okey, ada dua jenis penetapan. Okey, ada dua jenis penetapan. Yang pertama ialah matlamat jangka pendek. Okey, matlamat jangka pendek. Yang kedua, okey, yang kedua adalah matlamat jangka panjang. Okey. So dalam kita nak menetapkan sesuatu matlamat kewangan, ada dua jenis matlamat. Matlamat jangka pendek, matlamat jangka panjang. Okey. Sebelum Cikgu Zafi kongsikan idea berkenaan dengan jangka pendek dan jangka panjang, ada sesiapa tak dekat sini yang mungkin dah pernah dengar ataupun mungkin dah tahu macam mana kita nak bezakan matlamat jangka pendek ataupun matlamat jangka panjang? Macam mana kita nak bezakan matlamat jangka pendek ataupun matlamat jangka panjang? Siapa boleh share? Kita ada 3 orang kat sini. Syamina, Izhar, Nazim. Termasuk saya 4 orang lah. Kita kena buat secara bersama tau. Okay. Baru ada proses pembelajaran 2 hala dekat sini. So don't worry. Saya nak dengar pandangan daripada anak-anak saya juga. So don't worry. Okay. Benda ni tak ada betul, tak ada salah. It just your opinion. Sekadar pandangan kamu. Macam mana kita nak bezakan matlamat kewangan jangka pendek, matlamat kewangan jangka panjang? Macam mana kita nak bezakan dia? Siapa boleh cuba? Syamina ke? Nazim ke? Jomlah. Share lah idea. Okay. So kita santai-santai saja. Okay. Macam mana kita nak bezakan matlamat jangka pendek, matlamat jangka panjang? Kalau jangka pendek dia macam mana dia macam pendek lah. Apa yang pendek? Apa yang pendek, Izhar? Kewangan tu Kewangan saya mana tak tahu. boleh pendek kewangan? Apa yang pendek? Apa yang pendek? Apa yang panjang? Jangan fikir lain ni. Apa yang pendek, apa yang panjang? Matlamat jangka pendek, matlamat jangka panjang. Dia ada main different dia tu. Dia ada perbezaan yang utama yang membezakan dua matlamat ni. Jangka pendek, jangka panjang. Apa dia? Dia berkaitan dengan tempoh masa. Okey, tempoh masa. So senang cerita macam ni lah Senang cerita macam ni. Kalau saya buat petak macam ni. Okey, saya buat petak. Okey, yang ini jangka pendek, jangka panjang. Okey, jangka pendek, jangka panjang. Okey, macam Cikgu Safi bagi tahu tadi, ada perkara utama yang membezakan matlamat jangka pendek dan matlamat jangka panjang. Apa dia? Tempoh masa. Bila kita sebut tempoh masa, pada kebiasaannya anak-anak, kalau jangka pendek ni, tempoh masa dia kurang dari setahun. Itu jangka pendek. Okey? Maksudnya kurang daripada setahun ini mungkin 12 bulan, mungkin 11 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Itu tempoh dia. Kalau matlamat jangka pendek, tempoh yang kita ambil kira adalah kurang dari setahun. Kalau jangka panjang ni biasanya dia lebih 5 tahun. Lebih 5 tahun. Okey, lebih 5 tahun. Itu adalah perbezaan kita yang pertama. Okey, apa perbezaan kita yang kedua? Rasa-rasa kamu lah Rasa-rasa kamu yang mana melibatkan perbelanjaan yang besar. Perbelanjaan jangka pendek ke perbelanjaan jangka panjang? Yang manakah yang melibatkan perbelanjaan yang besar? Perbelanjaan dia jangka pendek ke jangka panjang? Yang mana melibatkan perbelanjaan yang besar? Agak-agak. Perbelanjaan yang besar ni
dia dalam tempoh jangka pendek ke ataupun jangka panjang pada kebiasaannya? Okey, Jangka pendek. okey, senang cerita ikut logik macam ni lah. Kalau cikgu tak ambil perbelanjaan lah, kalau cikgu ambil simpanan. Okay, kalau cikgu ambil simpanan. Okey. Katakanlah kamu simpan RM50. Katakanlah kamu simpan RM50 sebulan. Kamu simpan RM50 sebulan. Okey. Yang mana jumlah simpanannya akan jadi lebih besar? Tempoh jangka panjang ke ataupun jangka pendek? Yang mana amount-nya jadi lebih banyak? Yang mana tempoh amount-nya akan jadi lebih banyak? Hello? Hello? Masih? Yang mana? Kalau kamu simpan RM50, kamu simpan RM50, okey. Kalau dalam 12 bulan, kamu akan dapat RM600 kan? Okey, kamu akan dapat RM600. Kalau dalam tempoh 5 tahun, kamu akan dapat lebih kurang dalam RM3,000 macam tu. Maksudnya dalam kes ini anak-anak, so apa yang membezakan antara dua perkara ni adalah jangka masa pendek pada kebiasaannya perbelanjaan kita kecil. Okey, perbelanjaan kecil, yang ini perbelanjaan dengan jumlah amount yang besar. Okey, yang itu dua perbezaan yang utama lah. Dua perbezaan yang utama yang membezakan matlamat jangka pendek dan juga penetapan matlamat jangka panjang. Okey. So kalau jangka pendek ni tempoh matlamat kita adalah biasanya kurang daripada setahun. Kalau jangka panjang ni dia lebih 5 tahun. Pada kebiasaannya jangka pendek ni melibatkan perbelanjaan yang kecil. Kalau jangka panjang ni pada kebiasaannya melibatkan perbelanjaan yang sangat besar. Okey. Contoh perbelanjaan jangka pendek ni apa? Macam kita beli apa tau? Kita beli laptop, kita beli handphone, kan? Yang biasa-biasa, yang amount dia tidaklah besar mana, tetapi dia biasa sahaja. Okey, kita beli laptop, kita beli handphone. Kalau jangka panjang ni, contoh dia macam kita nak beli rumah. Okay, kita nak beli rumah. Kalau nak beli rumah, amount dia kan besar kan, beratus-ratus ribu kan. Jadi kita perlukan tempoh ataupun jangka masa yang lama untuk kita buat simpanan. Okey, untuk kita buat simpanan, mungkin kita kena buat pelaburan sedikit untuk kita capai, untuk kita beli rumah tu. Kan? So kita ikut keupayaan kita, mana mungkin dalam tempoh setahun kita boleh simpan 500,000. Okey. Yang tu kalau ada juga orang yang boleh buat. Yang tu yang dia special sedikit lah. Tapi pada kebiasaannya, kita mengambil jangka masa yang agak lama untuk kita kumpulkan amount sebanyak 500,000 ataupun 100,000 untuk kita beli rumah dan sebagainya. Okey, sampai sini boleh ikut tak? Boleh ikut ke? Boleh ikut ke? Okey ke? Hello? Hello? Okey ke? Okey. Kalau okey, kita revise sikit boleh tak? Kita revise sikit boleh tak sebelum kita go through lagi? Okey. So, ada berapa jenis matlamat kewangan? Ada berapa jenis matlamat kewangan? Ada dua. Yang pertama? Jangka pendek dengan jangka panjang. Yang kedua, jangka panjang. Macam mana kita nak bezakan matlamat jangka pendek dan matlamat jangka panjang? Kalau jangka pendek dia pembelanjaan dia kecil, kalau jangka panjang pembelanjaan dia besar. Bagus Izzah. Selain daripada ambil kira konsep perbelanjaan tu, apa dia punya main difference dia yang membezakan matlamat jangka pendek dan matlamat jangka panjang? Apa main difference dia? Apakah perbezaan utama matlamat jangka pendek, matlamat jangka panjang? Apa perbezaan utama dia? Tadi perbelanjaan tu betul, tetapi yang paling main, yang paling senang cerita kita dah tahu dah. Okey. Apa dia? Tahun.
kita tengok kepada dia punya tahun ataupun kita lihat kepada dia punya tempoh masa. Okey. Kalau saya bagi macam ni, kalau tempoh masa tu 10 tahun. Kalau tempoh masa tu 10 tahun, itu matlamat jangka pendek ke matlamat jangka panjang? Jangka panjang. Okey, kalau saya bagi tempoh seminggu. Matlamat jangka pendek ke matlamat jangka panjang? Jangka pendek. Pandai pun. Okey, terima kasih Izhar. Okey, terima kasih Izhar. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang lain. Okey. So tadi kita dah masuk sikit 5 perkara ataupun 5 proses yang melibatkan pengurusan kewangan. Sekarang kita dah masuk pada bahagian yang pertama ataupun proses yang pertama, iaitu menetapkan matlamat kewangan. Ada 2 jenis penetapan matlamat. Yang pertama matlamat jangka pendek, yang kedua matlamat jangka panjang. Dan kita dah sentuh juga macam mana kita nak bezakan matlamat jangka pendek dan matlamat jangka panjang. Okey. Boleh cikgu teruskan? Setakat ni boleh ikut? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Seterusnya. Dalam kita nak buat penetapan, tak kira lah matlamat jangka pendek ke, matlamat jangka panjang ke, kita kena ada strategi kita. Okey. Yang kedua, kita kena ada strategi kita. Strategi. Okey. Strategi ni sangat penting Okey. Tak kira lah kita nak capai matlamat kewangan jangka pendek ke, matlamat kewangan jangka panjang ke, kita kena ada strategi. Okey. Dan untuk capai strategi itu, kita kena gunakan konsep SMART. S-M-A-R-T. SMART. Kita kena gunakan konsep SMART. Bila SMART ni bahasa Melayu dia apa? Bijak lah kan? Bijak, cerdik, pandai, berhikmah. Itu SMART. Okay, SMART. Maksudnya kita kena ada strategi kita. S-M-A-R-T. Tetapi S itu apa? M itu apa? A itu apa? R itu apa? Dan juga T itu apa? Okey, jom kita tengok. Kat sini Cikgu Zafir ada sediakan satu cutting dekat sini. Alright. So ini adalah komponen yang utama. Okey, komponen yang utama untuk kita capai matlamat jangka pendek ke matlamat jangka panjang. Kita kena gunakan strategi ini. Macam cikgu bagi tahu tadi, konsep SMART ini anak-anak kena ingat. Okey, dia ada 5. Yang pertama S. S itu merujuk kepada spesifik. Okey, spesifik ni maksudnya khusus. Kita kena ada detail. Kita kena ada perincian. Itu maksud dia, spesifik. Yang kedua, measurable. M itu merujuk kepada measurable. Apa maksud measurable? Measurable ini maksudnya kita boleh ukur dia. Asal lagi nanti kita tengok contoh dia. Okey, yang ini penerangan ringkas saja. Yang ketiga A. A itu apa? Adalah attainable. Okey, attainable ini maksudnya boleh dicapai. Okey, boleh dicapai. Yang keempat mesti realistik. Okey, mesti realistik, mesti logik dan mesti disesuaikan dengan keadaan ataupun situasi semasa. Realistik, dia tak boleh dongeng. Dia mesti realistik. Dan yang terakhir, kita mesti ada time bound. Mesti ada time bound. Apa maksud time bound? Mesti ada tempoh masa. Okey. Alright, setakat ni boleh ikut? Jelas? Okey ke? So kalau okey boleh raise your hand. Okey, terima kasih Izhar. Okey, alright. So sebelum kita further kepada contoh, macam mana kita nak kaitkan S, macam mana kita nak kaitkan M, macam mana kita nak kaitkan A, macam mana kita nak kaitkan R dan macam mana kita nak kaitkan T. Okey, dalam situasi itu cikgu nak tanya, kita imbas kembali. Ada berapa proses pengurusan kewangan? Siapa ingat? Ada berapa proses pengurusan kewangan? Ada 5. Okey, very good. Ada 5. Apa dia proses pengurusan kewangan yang pertama? Apakah dia proses pengurusan? Kita kena menetapkan matlamat kewangan. Matlamat kewangan ada berapa jenis?
2. Ada 2. Apa dia? Jangka pendek dan jangka panjang. Pandai. Macam mana kita nak bezakan matlamat tu jangka pendek? Macam mana kita nak tahu dia ni matlamat jangka panjang? Kita Kalau lihat jangka pada pendek sila Kak Izzah. pada pembelanjaan. Okey, kita lihat pada perbelanjaan. Yang mana melibatkan perbelanjaan yang besar? Jangka panjang ke jangka pendek? Jangka panjang. Okey, alright. Selain kita lihat kepada jenis perbelanjaan dia untuk kita bezakan matlamat jangka pendek dan jangka panjang, apa dia main utama ataupun perkara utama yang kalau kita tahu benda tu kita dah boleh declare dah. Ini matlamat jangka pendek. Yang ini matlamat jangka panjang. Kita kena lihat pada apa? Tahun. Kita kena lihat pada tahun ataupun tempoh masa kita. Okey, tempoh masa kita. Kalau jangka pendek, tempoh dia macam mana? Tempoh dia macam setahun. Kurang dari setahun. Okey, kurang dari setahun. Kalau jangka panjang? Lebih daripada 5 tahun. Lebih daripada 5 tahun. Okey, very good. Okey, cantik dah dapat dah tadi. Tadi saya tanya 5 proses. Kemudian kita masuk kepada matlamat kewangan. Okey, anak-anak dah boleh cerita ada 2 jenis matlamat kewangan. Okey. Dalam kita nak capai matlamat kewangan kita ni, kita kena ada strategi. Apa strategi yang boleh kita gunakan? Apa strategi yang boleh kita gunakan? Smart. Okey. S itu merujuk kepada apa? Spesifik. Spesifik. M? Measurable. Measurable. Okay, measurable. A? Attainable. Attainable. Okay. R? Realistic. Wah. T? Time bound. Okay. Apa maksud measurable? Boleh diukur. Pandai pun. Okay. Apa maksud attainable? Boleh dicapai. Okay. Very good. Terima kasih Izzah. Okay. So hopefully Syamina dengan Nazim kena bersama dengan kita So saya nak dengar suara anak-anak supaya kita boleh bekerjasama dalam sesi pembelajaran ini. Okay. So now kita nak cuba apply konsep SMART ini dalam certain situation. Okay, jom kita tengok situation kita. Okay, jom. Mari kita lihat kepada situation kita. Okay. So kejap saya kecilkan dulu benda ni. Saya padam dulu yang ini supaya tak ganggu kita punya apa nama? Kita punya ni. So saya delete dulu. Okay, alright. So yang ini pun saya delete dulu. Delete dulu. Okay. So yang ni saya bawa ke sebelah sini. Okay, alright. Saya besarkan dulu. Okay, jom kita tengok ni. Okay, mari kita tengok contoh yang pertama. Macam mana kita nak gunakan konsep SMART ini? Dia mudah saja tau. Okay, macam mana kita nak gunakan konsep SMART ni? Dia mudah sangat mudah. Okay, first saya tulis dulu S. Saya tulis S, M, A, R, T. Okay, S, M, A, R, T. So, S ini merujuk kepada spesifik. Spesifik. Okay, alright. Alright, jom kita baca dulu. Okay, dalam kes ini dia kata Encik Yusof akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Dia kata sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak RM1,500. Encik Yusof perlu menyimpan RM250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak RM2,500 sebulan untuk mencapai matlamat kewangan beliau. Okey, untuk mencapai matlamat kewangan beliau. Okey. Dia ada sebut matlamat kewangan. Dekat sini, matlamat kewangan. Kalau kita tengok
tempoh dia 6 bulan. Anak-anak rasa matlamat kewangan dia ni, matlamat kewangan jangka pendek ke jangka panjang? Pendek. Pandai pun. Kenapa dia pendek? Sebab dia 6 bulan je tempoh dia. Dia kurang dari setahun. Pandai Ustaz. Lawak topik ni. InsyaAllah. Okey. Kemudian dia kata, adakah matlamat kewangan Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART tadi tu? Okey. So, sekarang ni kita nak apply konsep SMART tu dalam situasi ni. Okey, jom kita buat bersama-sama. Okey. So, S merujuk kepada spesifik. Spesifik ni senang cerita detail. Detail. Apa maksud detail? Dia dah bagi tahu dah. Dia nak pergi mana, bila dia nak pergi, itu masuk detail. So dalam kes ni, kalau anak-anak perasan, so saya guna warna hijau. Okay, saya guna warna hijau. Okay, right. So saya guna warna hijau dekat sini. So S ni kita guna warna hijau. Okay, kita guna warna hijau Okay. So saya kecilkan sikit besar pula. Okay, right. Okay. So, yang mana satu spesifik? Spesifik ni maksudnya macam saya bagi tahu tadi, spesifik ni adalah sesuatu yang detail. Adakah Encik Yusof ni menggunakan konsep spesifik dalam memenuhi matlamat kewangan dia? Okey, jom kita tengok. Ayat yang pertama tu dah bagi tahu dah. Encik Yusof akan sambut hari keluarga. Dia nak sambut hari keluarga tau. Okey, dia nak sambut hari keluarga. Dia detailkan tak dia nak sambut hari keluarga dekat mana? Dia detailkan tak? Detailkan tak? Dia nak sambut hari keluarga tu dekat mana? Port Dickson. Dia dah detailkan tau. Itu masuk spesifik. Dia dah detailkan. Okey, aku 6 bulan dia sekarang aku nak sambut family day. So aku nak sambut family day dekat mana? Aku nak sambut dekat Port Dickson. Maksudnya ada detail dekat situ. Ada unsur spesifik dekat situ. So dia nak sambut hari keluarga dekat Port Dickson. Ini adalah unsur spesifik kita. So kalau cikgu tulis dekat sini, dia nak sambut family day, FM lah Cikgu Zafi tulis FM boleh family day dekat Port Dickson. PD, saya tulis PD boleh? Port Dickson Okey, Port Dickson. Okey, selesai dah. Ada dah satu unsur spesifik dekat situ. Okey, M. Apa maksud M? Measurable. Measurable. Apa maksud measurable? Apa maksud measurable? Apa maksud Boleh measurable? diukur. Dia boleh diukur. Boleh Kita nak diukur. ukur yang mana? Okey, kita nak ukur yang mana? Okey, jap. Jom kita tengok. Saya guna warna, kalau measurable ni saya nak guna warna, saya guna warna pink. Okey, saya guna warna pink. Okey, measurable saya guna warna pink. Supaya anak-anak nampak yang mana measurable. Okey, yang hijau tadi dah selesai merujuk kepada spesifik. So now kita nak tengok kepada measurable. Measurable ni adalah sesuatu yang boleh diukur. Okey, yang mana boleh diukur? Kita tengok. Dekat sini dia bagi tahu. Berapakah kos? Okey, kalau dia nak sambut family day dekat Port Dickson, berapakah kos yang perlu dia belanjakan untuk dia buat family day dekat Port Dickson tu? Berapakah kos family day? Berapa? 1,500. Itu adalah measurable. Maksudnya dia boleh ukur. Bila boleh ukur, maksudnya kita boleh nyatakan pula berapa kos dia. Itu maksud dia. Measurable. Kita boleh ukur dia. Berapa kos untuk sambut family day dekat Port Dickson? RM1,500. Menelan perbelanjaan sebanyak 1,500. Itu adalah konsep measurable. Measurable maksudnya kita boleh ukur. Dia kata nak sambut family day dekat Port Dickson. Betul. Spesifik. Tapi berapa kos dia? Itulah maksud measurable. Kita boleh ukur berapa kos dia? RM1,500. Kos perbelanjaan RM RM1,500. Okey, RM1,500
RM1,500. Sampai sini boleh ikut tak? Sampai measurable ni. Boleh ikut tak? Boleh. Yeah, okay. So now A. Apa maksud A? Apa maksud A? Apa maksud A? Attainable. 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 Apa maksud attainable? Boleh dicapai. Boleh dicapai dan kita boleh, maksudnya kita boleh achieve dia. Okay, boleh dicapai. Okay. Dekat sini cuba anak-anak baca. Kan dia bagi tahu kos dia. Kalau nak buat family day dekat Port Dickson, kos dia adalah RM1,500. Kos dia adalah RM1,500. Dekat situ dia bagi tahu tau. Encik Yusof dia simpan 200.5 sebulan. Dalam tempoh 6 bulan. Maksudnya kalau sebulan dia simpan 200.5 dalam tempoh 6 bulan, cuba kamu darabkan. Kalau sebulan 200.5, 200.5 darab dengan 6. Boleh tak dapat 1,500 tu? Cuba kira. Boleh dapat. Kan? Boleh kan? Masih dia boleh achieve kan? So dekat sini Cikgu Zafir gunakan warna. Okay. You guys nak warna apa? Pilih. Nak warna apa? Biru. Orange boleh tak? Orange. Ke nak biru? Boleh cikgu. Biru. Okay, biru. Okay, biru. Okay. So dia simpan RM250 sebulan. Okay, dia simpan RM250 sebulan. Maksudnya dekat sini dia boleh capai lah sebab simpan RM250 sebulan. Okay. So sebulan dalam tempoh 6 bulan. So maksudnya 6 darab dengan 200.5, kita dapat berapa? 1,500. So boleh achieve dia punya keinginan ataupun matlamat kewangan dia. So saya guna biru tadi kan? Biru. So A merujuk kepada attainable. Boleh dicapai. Dia memang boleh dicapai kalau dia simpan 200.5. Okey, saya nak tanya. Kalau dia simpan sebulan 200 dalam tempoh 6 bulan, boleh tak dia capai 1,500 tu? Kalau dia simpan 200 sebulan. Boleh tak dalam tempoh 6 bulan? Tak boleh kan? Okey. Tapi lah kalau dia simpan sebulan 300. Dia simpan sebulan 300 dalam tempoh 6 bulan, boleh tak dia capai 1,500 tu? Kalau dia simpan lebih daripada 1,500. Boleh kan? Siap lebih lagi pula. Boleh lah kan? Sebab kalau sebulan 200.5, dia boleh achieve 1,500. Apatah lagi kalau dia simpan lebih daripada 200.5 tu. Mungkin dia simpan RM300 sebulan. Mungkin bulan depan tu dia simpan 300.5. Lagilah dia boleh achieve. Okay. Untuk dia dapat 1,500 tu. Okay. So, R. R ini merujuk kepada apa? R ni merujuk kepada apa? Realistic. Okay. Realistic. Okay. Realistic. Okay. So, bila kita sebut realistik ni, okay, maksudnya memang realistik lah. Sebab apa? Sebab apa saya kata realistik? Sebab kalau dia simpan 200.5 sebulan, dalam tempoh 6 bulan, memang realistik dia boleh capai 1,500 tu. Tetapi dia tak akan jadi realistik kalau dia simpan RM200 sebulan. Kalau dia simpan RM200 sebulan, dalam tempoh 6 bulan, memang tak boleh capai 1,500 tu. Memang dia tak akan capai 1,500 tu. So dia tak realistik. Tetapi oleh kerana dia simpan RM200.5 sebulan, maka realistik dia boleh achieve, dia boleh capai dalam tempoh 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan, dia boleh capai RM1,500 itu. Itu maksud realistik. Yang tak realistiknya kalau dia simpan, contoh sebulan tu dia simpan 100.5 dalam tempoh 6 bulan. Memang tak realistik untuk dia achieve 1,500 tu. Boleh dapat tak konsep ni? Boleh dapat tak? Faham ke? Okey ke? Faham. Okay, alright. So R merujuk kepada
kepada realistik. R merujuk kepada realistik. So, hujah kita sangat realistik. Sangat realistik. Okey, sangat realistik sebab kita tengok yang ni. Sebab dalam tempoh 6 bulan dia simpan 200.5, memang dia boleh achieve 1,500 tu. Okey. Yang terakhir ni merujuk kepada T. T ni apa? Apa dia T? Time bound. Time bound. Apa maksud time bound? Tempoh Apa masa. maksud time bound? Tempoh masa. Okey, ada tak tempoh masa dalam kes ni? Cuba baca. Ada tak tempoh masa dalam kes ni? Cuba tengok. Ada tak dia letak tempoh masa? 6 bulan Ada tu tak? kan? 6 bulan adalah. So ada. So 6 bulan. So nampak ni, 6 bulan dalam tempoh 6 bulan. Okey. So ada tempoh 6 masa iaitu 6 bulan. Jadi persoalannya sekarang, adakah Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Soalan dia. Adakah Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Ya atau tidak? Ya. Yalah kan. Sebab dia ada spesifik. Kenapa spesifik? Dia kata dia nak sambut family day. Dekat mana? PD. Dia dah detail kan. Okey. Dia ada M, measurable. Memang boleh diukur. Sebab kos untuk buat family day dekat Podison tu, kos dia adalah 1,500. Dia boleh ukur. Attainable. Apa maksud attainable? Dia boleh capai dengan cara dia simpan RM250 sebulan dalam tempoh 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan, dia boleh achieve RM1,500 tu. Dan of course, dia sangat realistik sebab kalau dia buat dalam tempoh 6 bulan, simpanan RM250, memang dia boleh capai RM1,500 tu. Tetapi dia tak jadi realistik kalau amount bulanan simpanan dia tu kurang daripada 200.5 tu. Dan yang terakhir ada tempoh masa ataupun time bound sebanyak ataupun selama 6 bulan dekat situ. Boleh dapat tak? Jelas tak konsep SMART ni? Jelas tak konsep SMART? Jelas Okey, alhamdulillah. So kalau jelas, sebelum kita close sesi kelas kita pada hari ini, okey, boleh tak kita imbas kembali apa yang kita belajar hari ini? Siapa nak kongsikan kepada saya dan rakan-rakan kita yang lain apa yang telah kita belajar hari ini? Kita belajar hari ini, kita belajar tentang apa? Siapa nak share? Kita belajar pasal kita belajar pasal proses penguasaan kewangan. Proses pengurusan. Hari ini kita belajar proses pengurusan kewangan. Okey, pengurusan kewangan. Dia proses pengurusan kewangan ini, okey, saya tak nak masuk proses dulu. Saya nak pergi pada pengurusan kewangan dulu. Apa maksud pengurusan kewangan? Dia mesti melibatkan apa? Dia mesti melibatkan sumber apa? Sumber apa? Sumber kewangan lah. Sumber kewangan ataupun pendapatan. Okey. Daripada sumber kewangan ni, kita nak salurkan ke mana? Siapa ingat? Kita nak salurkan ke mana? Simpanan. Ada 3. Kita nak salurkan dekat mana? Kita dah ada sumber kewangan. Simpanan. Very good. Simpanan. Yang kedua? Pembelajaran. Pembelajaran. Perbelanjaan. Perbelanjaan. Okey, perbelanjaan. Okey, betul lah. Satu lagi? Pelaburan. Apa? Pelaburan. Okey, pelaburan. Okey, very good. Okey, kemudian ada berapa proses pengurusan kewangan? Ada berapa proses? 2. Ada berapa proses pengurusan kewangan? 5. Ada 5. 5 proses. Okey, apa dia yang pertama? Siapa ingat? Kita buat apa?
Matlamat kewangan. Kita tetapkan matlamat kewangan. Tetapkan matlamat kewangan. Yang kedua? Nilai kedudukan. Yes, nilai kedudukan. Kedudukan kewangan. Yang ketiga? Merangka pelan. Yes, kita rangka pelan. Pandailah. Alamak. Rangka pelan. Yang keempat? Jalankan pelan kewangan. Yes, kita laksana, kita jalankan. Laksanakan. Pelan kewangan. Fikirlah, fikir. Okey, yang terakhir, kita buat apa? Menyemak dan mengkaji. Kita semak. Kita mesti ada check and balance. Semak dan kaji. Okey, good. Dan hari ini kita dah sentuh proses kewangan kita yang pertama, iaitu menetapkan matlamat kewangan. Ada berapa jenis matlamat kewangan? Ada berapa jenis matlamat kewangan? Ada 2. Apa dia? Apa dia? Yang pertama? Apa dia? Matlamat kewangan yang pertama. Apa dia matlamat kewangan yang Daripada pertama? setahun. Daripada setahun. Yelah, apa dia tu? Jangka apa? Matlamat jangka pendek. Jangka pendek. Jangka pendek. Jangka pendek. Satu lagi? Jangka panjang. Jangka panjang. Apa dia jangka lukis? Jangka panjang. Okey, bukan jangka lukis. Okey. Macam mana kita nak bezakan matlamat kewangan tu jangka pendek ke jangka panjang? Kita tengok pada apa? Tempoh tahun dia. Tempoh masa dia. Tempoh masa dia. Macam mana kita nak tahu tempoh masa jangka pendek, tempoh masa jangka panjang? Kalau masa pendek dia kurang daripada setahun. Kalau masa panjang dia lebih daripada 5 tahun. Alamak. Selain daripada kita lihat pada tempoh masa, kita lihat kepada apa? Satu lagi. Perbelanjaan. Yes. Yang mana perbelanjaan yang besar? Jangka pendek ke jangka panjang? Jangka panjang. Yes, very good. Okay. Dan dalam kita nak mencapai matlamat kewangan kita ni, kita kena ada apa? Strategi. Apa strategi kita? Smart. Smart. S-M-A-R-T. S ni apa? Spesifik. Pandai. Spesifik. M ni apa? Measurable. Pandai. Measurable. Apa maksud measurable? Diukur. Boleh diukur. Boleh diukur. A ni apa? Attainable. Pandai pun. Apa maksud attainable? Boleh dicapai. Boleh dicapai. R. R ni apa? Realistic. Realistic. Mesti realistic. Tak boleh dongeng. Okay. Dan T. T ni apa? Time bound. Time bound. Time bound tu apa? Tempoh masa. Tempoh masa. So Alhamdulillah. Senang kan bahagian topik yang terakhir ni. Tapi kita baru masuk satu saja tau. Kita baru huraikan proses yang pertama, iaitu menetapkan matlamat kewangan. Kita ada 4 lagi, yang mana 4 lagi ni kita akan sentuh pada sesi kelas yang akan datang. Okey. Terima kasih banyak atas kerjasama anak-anak semua. Alhamdulillah hari ini anak-anak sangat responsif. Terima kasih kerana memberi kerjasama yang baik kepada saya pada hari ini. Dan insyaAllah saya doakan mudah-mudahan anak-anak dapat belajar sesuatu lah belajar sesuatu pada hari ini. Okey, terima kasih banyak. Dan sebelum kita close kelas kita hari ini, seperti biasalah kita tutup sesi kelas kita pada hari ini dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul As insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye bye. Baik cikgu, terima kasih cikgu. Okey, Terima kasih, terima cikgu. kasih kembali. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih Nazim.